أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأما بعد. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Nazir Masjid, barisan alijatan kuasa, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan guru yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih lagi dapat menghirup nafas dan udara dalam keadaan kita masih lagi menjadi seorang muslim. Dan bertambah-tambah lagi nikmat kita, tuan-tuan, kita dapat menjadi di kalangan orang-orang yang beriman kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melaksanakan solat fardu subuh yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas setiap muslim. Dan lebih-lebih lagi, tuan-tuan, nikmat Allah kurniakan kepada kita. Hari ini kita berada pada suatu bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang diberkati, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang difardukan ibadah puasa, bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Al-Quran yang menjadi hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Dan bulan yang sebenarnya, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala datangkan dengan suatu package ibadah. Ramadan ni, tuan-tuan, bukan hanya sekadar kita puasa. Ramadan bukan hanya sekadar kita menahan lapar dan dahaga, tetapi Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pelbagai amalan-amalan. Selain daripada puasa, tuan-tuan, ia juga merupakan syahrul Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam suratul Baqarah, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran. Bulan inilah, tuan-tuan, yang insya-Allah kita akan bangun tiap-tiap awal pagi untuk sama-sama bersahur.
Dan sahur ini tuan-tuan dalam Al-Quran bukan hanya sekadar untuk kita bangun, ya, makan bagi persediaan kita menahan lapar, tetapi sahur ini merupakan juga suatu waktu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa bil ashari hum yastaghfirun. Kita bangun pagi bersahur bukan sekadar nak makan, tetapi orang-orang mukmin kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada waktu sahur itu mereka memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil makan, ya, ataupun sebelum makan kita memohon ampun, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dosa-dosa yang banyak yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Bulan inilah tuan-tuan juga, ya, kita digalakkan untuk sama-sama beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan inilah juga tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyuruh untuk kita mencari pada malam 10 yang terakhir pada bulan Ramadan, suatu malam yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang beribadah pada malam tersebut seolah-olah mereka beribadah selama 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, maka inilah package yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sambut, untuk sama-sama kita kejar, untuk sama-sama kita laksanakan. Moga-moga tuan-tuan, Ramadan yang Allah kurniakan kepada kita ini, setelah kita berdoa daripada bermulanya bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ya, saya di Masjid Asy-Syarif, ya, kami dalam grup AJK seminggu 2 sebelum masuk Ramadan ni tuan-tuan, ya, dalam grup WhatsApp tu Bilal jenazah, tiap-tiap hari dia update, ya, hari ni permintaan daripada surau sekian-sekian mohon untuk menguruskan jenazah. Ya, kadang-kadang ada seminggu 2 lepas, ya, 1 hari sampai 4-5 jenazah. Minggu lepas saya kuliah di masjid di surau Al-Ihsan Alam Nusantara. Saya sebut benda yang sama. Tengah-tengah saya sebut benda ni, cerita ni tuan-tuan, dekat masjid saya, tengok-tengok waktu tu pengerusi duk keluar masuk. Saya tengah bagi kuliah ni, cerita pasal benda ni. Lepas kuliah dia, saya tanya, "Ji, nampak sibuk je tadi?" Itulah Ustaz, baru dapat mesej daripada anak qaryah, ada ahli qaryah yang meninggal. Ya, tuan-tuan, tidak semua yang berdoa minta kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Allah tidak mengizinkan mereka untuk bertemu dengan Ramadan. Ya, Allah tak izinkan mereka untuk sampai pada bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, kita yang berdoa kepada Allah, kita yang minta kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Allah terima doa kita, Allah makbulkan doa kita, Allah masih panjangkan umur kita. Moga-moga tuan-tuan kita mengambil kesempatan di atas, ya, doa yang Allah makbulkan ini, kita bersungguh-sungguh untuk meraih ganjaran-ganjaran, ya, rahmat, keampunan dan pembebasan daripada api neraka yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka yang bersungguh-sungguh, ya, mendapatkannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah terima amal kita, moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan moga-moga Allah bebaskan kita dari senarai penghuni-penghuni neraka, dimasukkan ke dalam syurga yang kekal abadi insya-Allah taala. Amin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
InsyaAllah kita akan menyambung pengajian kita kitab tafsir Asy-Sya'rawi. Kita masih lagi membahaskan kalimah basmalah ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita telah membincangkan pada bulan lepas Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang bersifat al-ummi ataupun ummiyun, yang tak pandai membaca dan tak pandai menulis. Sebagaimana kita dah sama-sama bincangkan sebelum ini, saat Jibril alaihissalam datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, Jibril telah mengucapkan perkataan Iqra, bacalah wahai Muhammad. Lalu saat Jibril mengatakan sedemikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana biqari'in, bukanlah aku ini orang yang pandai membaca. Wa taraddadal qawlu thalatha marrat, dan berulang-ulang perkataan itu. Jibril kata Iqra, bacalah. Nabi jawab, ma ana biqari'in, aku ni bukan orang yang pandai membaca. Namun tuan-tuan, atas wahyu perintah daripada Allah kepada Jibril untuk tetap menyebutkan bacalah wahai Muhammad, dan walaupun Nabi menjawab aku bukanlah orang yang pandai membaca, lalu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Jibril menyampaikan wahyu dengan menyebutkan ayat yang pertama, surah yang pertama untuk disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu suratul Alaq, daripada suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ila akhiril ayah. Sampailah penghujung suratul Alaq. Maka tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi yang tak pandai membaca, Nabi yang tak pandai menulis, inilah yang akhirnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada manusia ayat-ayat, surah-surah, kalimah-kalimah, perkataan-perkataan yang tidak ada seorang pun di kalangan manusia yang ada ilmu, yang pandai bersyair, yang pandai berpidato, mampu mendatangkan ayat yang sehebat ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi yang ummi. Semuanya tuan-tuan di atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sayakunu ma taqra'uhu wa anta an-nabiyyul ummi i'jazan, dan apa yang berlaku, apa yang akan dibacakan oleh Nabi SAW selepas pertemuan dengan malaikat Jibril ini, walaupun Nabi seorang ummi, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu merupakan i'jazan, suatu mu'jizat. Ma makna al-mu'jizah? Mu'jizah itu adalah benda yang i'jaz, iaitu benda yang tak ada seorang pun di kalangan manusia yang mampu mendatangkan seumpamanya, yang mampu melakukan seumpamanya. Dan terbukti sampai hari ini tuan-tuan, tidak ada seorang pun manusia yang mampu mendatangkan ayat-ayat sehebat ayat-ayat Al-Quran. Bahkan bukan hanya sekadar ayat-ayatnya, prosa katanya, susunan bait-baitnya, bahkan termasuklah tak ada seorang pun yang mampu mendatangkan suatu kitab yang mengandungi isi kandungan yang sehebat Al-Quran. Tak ada. Laisa lihaula'i alladhina sayasma'unahu minka faqat lahzata nuzuli. Bahkan yang tak mampu nak datangkan ayat yang sehebat Al-Quran, isi kandungan yang sehebat Al-Quran ni, bukan hanya manusia-manusia sewaktu Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW, bukan orang kafir Quraisy saja yang tak mampu, bukan orang-orang Yahudi dan Nasrani saja yang tak mampu, yang ada di zaman Nabi. Walakin lid dunya kulliha, bahkan
seluruh dunia takkan mampu nak menurunkan, menciptakan, mendatangkan ayat-ayat Al-Quran dan isi kandungannya sebagaimana yang disampaikan, diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya pada zaman Nabi, ya, kata Imam Asy'arawi, walakin hatta qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat pun takkan ada siapa-siapa di kalangan manusia yang mampu mendatangkan kitab ataupun ayat-ayat yang sehebat Al-Quran. Ya, inilah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang tak pandai baca, nabi yang tak pandai tulis, ya, tetapi mampu menyampaikan ayat yang tak ada siapa pun di kalangan manusia mampu menyampaikannya. Walidzalika qala jalla jalaluh, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suratul Alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah sambung lagi dalam suratul Alaq, ya, dan Imam Asy'arawi mensyarahkan lagi surah Al-Alaq ayat 3 dan ayat 4. Bacalah dan Tuhanmu yang sangat memuliakan, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan al-qalam, dengan pena. Baik, ay anna alladzi sataqra'uhu ya Muhammad sayuzillu mu'alliman lil insaniyati kulliha ila nihayatid dunya 'alal ard. Ya, apa makna dia? Imam Asy'arawi dia mengatakan, yaitu bahawasanya apa yang engkau akan membacakannya wahai Muhammad, ya, akan menyebabkan engkau menjadi mualliman lil insaniyati kulliha. Bila Allah pilih Nabi, memerintahkan Jibril bertemu dengan Nabi SAW dan menyampaikan wahyu Al-Quran kepada baginda SAW, walaupun asalnya Nabi ni orang yang tak pandai baca, tak pandai menulis, tetapi manusia inilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mualliman, guru bagi seluruh manusia yang nak belajar Islam. Sehebat mana seorang alim, sehebat mana seorang ulama, walaupun dia mengetahui pelbagai bidang ilmu, disiplin ilmu, ilmu fiqh, ilmu usulul fiqh, ilmu tauhid, ilmu aqidah, ya, ilmu ulumul hadis, ulumul Quran dan seumpamanya, saat dia mengetahui seluruh ilmu itu, sebenarnya guru dia siapa? Gurunya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana daripada Nabi inilah tuan-tuan, manusia mengambil segala ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Bahkan termasuklah tuan-tuan bukan hanya sekadar ilmu agama, kerana di dalam Al-Quran itu juga mengandungi ilmu-ilmu seperti ilmu sains, ilmu sejarah tentang umat-umat terdahulu, ilmu geografi, ya, dan pelbagai cabang-cabang ilmu yang ada di atas dunia. Saat manusia belajar dan mengkaji Al-Quran, mereka menemui ilmu-ilmu yang, ya, bukan hanya sekadar ilmu agama, maka mereka sebenarnya menjadi murid kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi jadi guru ni tuan-tuan sampai hari kiamat. Siapa saja yang ambil ilmu daripada Quran, daripada hadis Nabi SAW, maka Nabi SAW menjadi guru kepada seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Wali'anna al-mu'allim huwa Allah subhanahu wa ta'ala qal. Dan yang menjadi guru kepada Nabi Muhammad SAW pula siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menjadi guru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kata Imam Asy'arawi, oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam suratul Alaq ini, Iqra rabbukal akram,
bacalah, dan Tuhanmu yang sangat memuliakan. Mustakhdiman sighatul mubalaghah. Dan dalam ayat ini tuan-tuan, Allah menggunakan perkataan al-akram, ya, al-akram, yang sangat memuliakan. Allah menggunakan sighatul mubalaghah ataupun lafaz mubalaghah yang bersangatan. Lalu Imam Asy-Syarawi dia menjelaskan fahunaka karimun wa akram. Kalimah memuliakan ni dia ada karimun, orang yang mulia, ya. Dalam bahasa Arab ni dia ada, dipanggil sighah. Satu perkataan tu dia boleh, ya, datang dalam pelbagai versi, dalam pelbagai bentuk, dalam pelbagai, ya, maksud yang tertentu. Kalau kita sebut seorang itu karimun, Muhammad ataupun Abdullah karimun, kita kata Abdullah ni dia seorang yang mulia. Karimun ni dia kalimah biasa saja tuan-tuan. Dia ni mulia, dia ni dermawan, tapi biasa saja. Tapi apabila seorang itu digelar sebagai akram, ya, maka lafaz itu dia telah menjadi lafaz ataupun sighah mubalaghah dan melampau. Maknanya memang sangat mulia, ya. Ini orang mulia. Kalau mungkin kita boleh istilah lah, ni VVIP, very very important person, dan orang yang paling penting. Kalau VIP ni biasa, tapi kalau VVIP, tu maknanya dah memang tak ada siapa lebih penting, lebih mulia lah kedudukannya daripada dia. Seolah-olah macam tu lah tuan-tuan, ya. Fa anta hina tata'allam min basharin فهذا دليل على كرم الله جل جلاله لأنه يسر لك العلم على يد بشر مثلك. Kenapa Allah guna perkataan akram? Baik, Imam Asy-Syarawi dia menjelaskan, saat kamu belajar daripada seorang manusia, maka ini adalah dalil ataupun bukti ataupun tanda akan, ya, bahawa, ya, kamu telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana dialah yang telah mempermudahkan kamu dengan ilmu ataupun belajar dari tangan manusia seperti kamu. Ya, ini situasi dan keadaan kita tuan-tuan. Kita ni masing-masing belajar mengaji, background kita berbeza-beza. Ada yang mengaji dalam bidang agama daripada universiti, mungkin, ya, ada dekat UIA ataupun dekat luar negara. Ada yang belajar dekat Universiti Madinah, Universiti Ummul Qura dekat Mekah. Ada yang daripada Universiti Jordan, ya, ada yang mengaji dekat Mesir, Universiti Al-Azhar, macam-macam lah, ya. Ataupun dalam bidang yang bukan agama, ngaji kat Harvard, ngaji kat Oxford, ngaji dekat US, ngaji dekat macam lah Australia ataupun dalam negara. Jadi kita manusia ni tuan-tuan, belajarlah kat mana pun, guru kita siapa? Kita belajar dengan siapa? Ya, pastinya kita ni, level kita ni manusia, kita belajar dengan manusia macam kita. Maka saat itu tuan-tuan, Allah telah muliakan kita. Kenapa? Sebab kita diberi peluang oleh Allah untuk belajar dengan manusia macam kita. Bila ada kesempatan, ada ruang, ada peluang belajar ni, Allah sebenarnya muliakan kita dengan ilmu. Tapi dalam keadaan dan situasi itu kita digelar sebagai karimun. Allah muliakan kita. Amma idza kana Allahu huwal ladzi sayu'allimuk yakunu akram. Tetapi Nabi SAW ni tuan-tuan istimewa berbanding dengan manusia-manusia lain. Kerana apa? Kerana yang mengajar Nabi SAW ni bukannya manusia. Nabi terbukti, ya, lahir sebagai seorang anak yatim. Dia kecil-kecil, baginda SAW sejak kecil dipelihara oleh ibunya. Kemudian tak lama, ya, saat Nabi berumur 5, ya, ataupun 6-7 tahun, ibunya meninggal dunia. Lalu dipelihara oleh datuknya.
Kemudian datuknya meninggal dunia, dipelihara oleh pakciknya. Pakciknya mempunyai anak yang ramai dan bukanlah seorang yang kaya. Lalu Nabi telah diberi tugas untuk mengembala kambing. Nabi tak belajar kat universiti, Nabi tak mengaji dekat mana-mana manusia. Allah sengaja jadikan kehidupan Nabi SAW sebegitu, nak jaga Nabi SAW ni tak terpengaruh dengan mana-mana pemikiran, tak terpengaruh dengan mana-mana falsafah, tak terpengaruh dengan mana-mana tamadun, aliran-aliran pemikiran dan seumpamanya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dah tentukan Nabi ni hanya akan terima ajaran ilmu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat inilah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menyebutkan, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha memuliakan. Jadi Nabi ni dia bukan karim. Itu kita. Sebab apa? Sebab kita ni belajar dengan manusia yang sama macam kita. Tetapi Nabi SAW dia belajar, dia terima ilmu daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna rabbaka qad rafa'aka darajatan 'aliyah liyu'allimuka huwa subhanahu wa ta'ala. Kerana Tuhanmu, wahai Muhammad, telah mengangkat kamu pada darjat yang paling tinggi, dan yang mengajar kamu, wahai Muhammad, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah guna perkataan Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha memuliakan. Baik. Wal haqqu yuridu an yulfitana ila anna Muhammadan alaihi salatu wasalam la yaqra'ul Qur'an li'annahu ta'allama al-qira'ah walakinnahu yaqra'uhu bismillah. Jadi dalam ayat ini tuan-tuan, surah Al-Alaq, kata Imam Asy-Sya'rawi, seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala nak tarik perhatian kita, nak beri peringatan kepada kita, beri perhatian kepada kita bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia tidaklah mampu membaca Al-Quran kerana Nabi ni belajar. Bukan sebab Nabi belajar membaca, bukan sebab Nabi pandai belajar menulis, tidak. Tetapi pandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Sebab apa? Yaqra'uhu bismillah. Kerana dia membacanya dengan nama Allah ataupun dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun sebenarnya sama juga tuan-tuan. Kita pandai baca pun dengan izin Allah. Bukan sebab kita ni pandai, bukan sebab kita ni hebat. Tapi dengan izin Allah. Allah lah yang beri kemampuan manusia ni boleh kenal huruf. Boleh mengeja, boleh mengira. Boleh bertutur. Ada orang Allah tak izinkan tuan-tuan. Membuktikan bahawa kita ni pandai bukan sebab kita tak, tapi Allah yang izin. Sebab tu saat kita ni ada ilmu, saat kita ni pandai lebih pada orang lain, jangan sekali-kali kita hina orang lain, jangan sekali-kali kita sombong dengan orang lain. Sebab pandainya kita adalah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa madama bismillah. Jadi selagi mana sesuatu perkara itu adalah dengan bismillah, dengan nama Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan izin Allah, fala yuhim ayyakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allama min basharin aw lam yata'allam. Jadi oleh kerana pandainya Nabi ini membacakan ayat Al-Quran ini dengan sebab Allah, dengan izin Allah, maka tak penting sama ada Rasulullah ni dia belajar daripada manusia ataupun tak belajar. Itu tak penting. Sebab apa? Sebab yang tentukan semua ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna alladhi 'allamahu huwa Allah. Sebab yang ajar Nabi ni adalah Allah. Jadi bila Allah yang ajar,
Allah yang nak Nabi ni daripada tak pandai baca, tak pandai menulis, tiba-tiba boleh bacakan ayat Al-Quran. Allah yang nak. Maka Allah ini iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah ni apabila dia berkehendak kepada sesuatu, cukuplah bagi Allah dia sebut kun, jadi. Jadilah tuan-tuan. Tak ada siapa boleh lawan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamahu fawqa mustawal basyariyati kulliha. Bahkan hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Saat yang mengajarnya adalah Allah, yang menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allah, maka seorang yang asalnya tak pandai tulis, tak pandai membaca, tapi apa yang disampaikan kepada Nabi itu adalah daripada Allah. Jadi apa yang Allah ajar kepada Nabi ini adalah mengatasi daripada kemampuan manusia. Tak ada siapa pun manusia boleh buat Al-Quran sebagaimana yang Allah ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ala annana nabda aidan tilawatil Quran bismillah. Jadi oleh kerana itu, ini kita baru nak jelaskan kenapa nak kena baca bismillah bila kita nak baca Al-Quran. Tu dia punya point nak bincang kat sini tuan-tuan. Sebab tu cerita iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi oleh kerana itu Nabi SAW ni daripada tak pandai baca, tak pandai tulis, boleh membacakan Al-Quran dengan bismillah, dengan sebab Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ayat yang mula-mula diturunkan, bacalah dengan nama Allah. Maka bila kita ni nak baca Al-Quran, hendaklah kita baca dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Imam Asy-Sya'rawi, li anna Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi anzalahu lana. Sebab Quran ni Allah Subhanahu wa taala dialah yang turunkan untuk kita. Bukan tiba-tiba ada depan mata kita mushaf tu. Tak. Tapi Allah lah yang turunkan kepada Nabi Muhammad. Dan sampailah kepada kita pada hari ini. Jadi saat nak baca Quran, kita kena baca dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yusirru lana an na'rifahu wa natluhu, dan Allah lah yang mempermudahkan kita untuk mengetahuinya dan membacanya. Fal amru lillahi ilman wa qudratan wa ma'rifatan. Jadi Quran ni semuanya urusannya dari sudut ilmunya, kemampuannya, kekuasaannya, dan juga ilmu-ilmunya, semuanya adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang nak sebenarnya Quran ini diturunkan kepada manusia sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Kalaulah tidak diturunkan Quran ini kepada manusia, nescaya hidup manusia ini tuan-tuan sama seperti makhluk yang tidak ada akal, seperti haiwan. Maka bersyukurlah kita saat Allah turunkan Al-Quran sebagai panduan, sebagai petunjuk. Waqra qaulul haqqi subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Asy-Sya'rawi, bacalah, lihatlah, renunglah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Yunus ayat 16. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul law syaa Allahu ma talawtuhu 'alaikum wa la adrakum bih faqad labistu fiikum 'umran min qablih afala ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala beri peringatan kepada orang kafir Quraisy yang Allah utuskan nabi dari kalangan bangsa mereka, wahyukan kepada Nabi kitab Al-Quran dalam bahasa mereka, bahasa Arab. Tiba-tiba mereka tolak Nabi ini, tiba-tiba mereka tak nak beriman dengan Nabi ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala bagi satu peringatan. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah Allah nak,
lau syaa Allah, kalaulah Allah hendak, boleh saja kalau Allah nak, ma talautuhu alaikum wala adrakum, Allah tak bacakan ayat Al-Quran ini kepada kalian wahai kaum Quraisy, wahai manusia, wala adrakum, dan Allah tak bagi tahu langsung tentang adanya Al-Quran. Faqad labistu fikum umuran min qabli, dan bagi tahu wahai Nabi Muhammad, ya, bukti yang boleh saja Allah tak nak turunkan Quran ni kepada bangsa Arab. Ya, apa buktinya? Ya, faqad labistu fikum, kerana sesungguhnya aku ni Muhammad, Allah suruh Nabi Muhammad bagi tahu kepada bangsa Arab, sebab aku ni dah hidup dengan kamu semua umuran, beberapa tahun, min qabli. Nabi SAW dilantik oleh Allah umur jadi Nabi berapa tahun tuan-tuan? 40 tahun. 40 tahun ni bukan satu umur yang tempoh yang pendek, lama tuan-tuan, 40 tahun. Sepanjang 40 tahun ni Allah tak bagi tahu pun Nabi Muhammad SAW tentang Al-Quran. Allah tak lantik Nabi Muhammad untuk menjadi Rasul. Allah biarkan orang Arab pada waktu itu hidup dalam keadaan jahiliah. Ya, Nabi duduk seorang-seorang dekat Gua Hira untuk beruzlah. Allah tak pilih untuk, ya, sampaikan Quran pada waktu itu. Jadi kalau Allah nak Nabi ni berterusan duduk seorang-seorang, duduk kat Gua Hira beribadah pada Allah sampai akhir hayat Nabi, boleh tak? Boleh. Ya, tapi Allah beri peringatan, tiba-tiba bila aku dah turunkan, aku dah sampaikan, aku dah pilih Nabi dari kalangan bangsa kamu, bacakan Quran daripada bahasa kamu, tiba-tiba kamu lawan, tiba-tiba kamu nak tolak. Kalau aku nak, boleh, aku tak bagi tahu langsung Quran ni pada kamu. Ya, tapi tiba-tiba bila Allah dah bagi, bila Allah dah turunkan, Allah dah permudahkan, mereka tak nak beriman. Dan ia juga menjadi peringatan kepada kita, walaupun kita tak hidup zaman Nabi. Maknanya yang turunkan Al-Quran, permudahkan kita nak boleh baca Al-Quran, nak mengetahui seluruh isi kandungan Al-Quran juga adalah, ya, nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, kita berada pada satu bulan yang sangat mulia, yang sepatutnya kita jadi orang yang paling dekat dengan Al-Quran. Nak harap bulan-bulan lain kadang-kadang Allah payah kita nak baca Quran. Ya, saya ada dekat usrah saya ni satu grup, kita buat satu grup lain, grup Tadarus Al-Quran. Setiap hari akan ada admin lah, dia akan update. Ya, katalah ada 20 orang, ya, dia akan keluarkan senarai. Satu orang akan, dia kena baca 2 muka surat. Kalau bulan lain tuan-tuan, kadang-kadang 3 hari tak selesai tugasan tu. Kadang-kadang sampai ada terpaksa sahabat, sikit lagi tolong habiskan. Kadang tambah sampai hari keempat tak habis juga, hari kelima tak habis juga. Tapi biasanya kalau bulan Ramadan, biasanya lah tahun-tahun sebelum ni, sebab dah lama dah dalam grup ni, sehari boleh habis, ya, tugasan 2 muka surat. Nanti admin besok akan keluarkan lagi tugasan 2 muka surat lagi, 2 muka surat. Ya, maknanya Ramadan ini adalah bulan yang kita dekat dengan Al-Quran. Ya, jadi maknanya kalau yang dah ada grup tu teruskan, tapi dalam masa yang sama, ya, sama-samalah tuan-tuan kita bertadarus, kita, ya, membaca Al-Quran, kita mentadabbur Al-Quran. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran dekat dengan kita, kerana tuan-tuan, di akhirat, di alam kubur nanti, semua amal-amal kita, ya, apabila datang malaikat, semua akan lari meninggalkan kita. Hanya satu amalan yang akan duduk pertahankan kita daripada diseksa oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyoal kita. Ya, apakah amalan itu tuan-tuan? Orang yang melazimi membaca Al-Quran. Jadi moga-moga kita menjadi orang yang sentiasa melazimi membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Moga-moga Al-Quran akan menjadi peneman kita di alam kubur dan menjadi, ya, pertahanan kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam akhirat, di padang mahsyar nanti, insya-Allah ta'ala. Amin. Wallahu a'lam.
Saya kira cukup sekadar ini yang dapat disampaikan. Selamat menyambut bulan Ramadan. Moga-moga kita dapat bersungguh-sungguh ya, beramal dengan segala amalan yang disyariatkan pada bulan ini. Moga-moga kita mendapat rahmat, keberkatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang dan lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim.